Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan Jabatan Sumber Manusia ya. Di mana seperti kita ketahui bahawa Jabatan Sumber Manusia diwujudkan di organisasi atau syarikat-syarikat adalah keperluannya untuk menyediakan keperluan tenaga kerja yang mencukupi untuk syarikat tersebut. Dan juga dengan secara sistematik dan bijaknya Jabatan Sumber Manusia mestilah menyediakan ataupun membahagikan kaki tangan syarikat mengikut keupayaan kaki tangan tersebut mengikut jabatan-jabatan yang telah ditentukan. Kerana di dalam sebuah syarikat mestilah kita mempunyai beberapa jabatan dengan kebolehan kaki tangan itu tersendiri. Contohnya, secara asasnya di dalam sebuah syarikat kita memiliki Jabatan Sumber Manusia yang menguruskan kaki tangan. Ada juga Jabatan Finance, mungkin Purchasing ataupun Procurement. Ada juga Jabatan Production dan juga ada juga Jabatan Corporate Affairs ya, untuk mengendalikan urusan media dengan pihak publik ya. Okey, oleh yang demikian, apabila kita sebagai Jabatan Sumber Manusia mengambil kaki tangan tertentu, kaki tangan tersebut akan diletakkan di bawah jabatan-jabatan yang kita telah sediakan. Contoh terdekat, kita mengambil seorang accountant. Sudah tentu kita akan meletakkannya di bawah jabatan finance, di mana dengan keupayaan kaki tangan tersebut akan mengendalikan keuangan syarikat. Jadi apabila kaki tangan yang kita ambil mengikut keupayaan mereka berada di jabatan-jabatan yang telah dibahagi-bahagikan, sudah pasti kita sebagai ketua Jabatan Sumber Manusia tidak boleh mencapai mereka ya, ataupun tidak boleh berkomunikasi dengan mereka setiap hari. Oleh yang demikian perlunya kita mewujudkan dua item utama di dalam operasi harian Jabatan Sumber Manusia. Satu, kita mestilah menyediakan satu SOP ya, dipanggil Human Resources Manual. Di mana manual inilah yang kita akan berikan kepada semua ketua-ketua jabatan untuk menyampaikan apakah caranya ataupun bagaimanakah syarikat kita itu menguruskan mereka dari segi cara bekerja, peraturan-peraturan yang mereka perlu patuhi, dan juga apakah career path yang mereka akan dapatkan dengan syarikat kita daripada mula mereka bekerja sehinggalah bertahun-tahun lamanya mereka bekerja dengan kita. Jadi dengan mereka mengetahui career path ataupun jalur kejayaan mereka, maka mereka pasti akan setia dengan syarikat kita. Jadi perkara-perkara inilah yang perlu disampaikan kepada mereka jika mereka mempunyai persoalan setiap hari. Dan ketua-ketua jabatan mestilah menyampaikan satu polisi dan prosedur syarikat yang jelas dan konsisten ya kepada mereka. Jadi berdasarkan apa yang mereka boleh menyampaikan peraturan-peraturan ataupun faedah-faedah yang secara konsisten kepada kaki tangan ataupun subordinate di bawah jagaan mereka. So dengan sebab itu kita memerlukan satu Human Resource Manual yang Human Resource Manual ini akan diberikan kepada semua ketua-ketua jabatan untuk disampaikan kepada kaki tangan mereka. Okey, kita ada dua item ya. Satu Human Resource Manual di mana ini kita akan berikan kepada ketua-ketua jabatan. Manual yang saya sediakan ini adalah dalam bahasa Inggeris ya, kerana ketua-ketua jabatan mudah untuk menyampaikan kepada kaki tangan kerana peraturan-peraturan itu kita define dengan jelas ya di dalam bahasa Inggeris. Okey. Apakah dia Human Resource Manual? Di sini dah ada define ya, bahawa digunakan untuk membantu managers dengan satu
approach yang sistematik berkaitan bagaimana mengendalikan sumber manusia. Dan kedua, kita ada item yang kedua iaitu Employee Handbook. Apakah bezanya Human Resource Manual dan juga Employee Handbook? Human Resource Manual ini adalah satu manual bagaimana Jabatan Sumber Manusia Syarikat mengendalikan kaki tangan syarikat, di mana Employee Handbook ini adalah berkaitan dengan bagaimana pekerja tersebut sepatutnya bertindak ataupun sepatutnya berada di dalam tata tertib syarikat semasa bekerja dengan syarikat. Contohnya di dalam Employee Handbook akan diberitahu bagaimana contohnya satu, working hours, bagaimanakah pakaian mereka yang sepatutnya mereka berpakaian setiap hari. Ketiga, bagaimanakah caranya mereka bekerja ketika ada sesi kerja lebih masa. Dan juga di dalam Employee Handbook diberitahu berkaitan dengan faedah-faedah ataupun pampasan yang kaki tangan akan perolehi dari segi mungkin gaji pokok, allowances yang mereka boleh perolehi, bagaimanakah mendapatkan job grading, job promotion, bagaimanakah mereka boleh mendapatkan bonus secara maksimal dan sebagainya. Okey, terus saja saya pergi kepada Human Resource Manual ya. Okey, apa yang ada di dalam Human Resource Manual dari segi konten yang saya sediakan adalah okey, ini adalah konten di dalam Personnel Management Manual ataupun Human Resources Manual yang kita ada ya. Okey, tajuk pertama kita akan bercerita berkaitan objektif Personnel Policies dan Procedures ini diberikan kepada semua ketua-ketua jabatan ya. Kedua, objektif diberikan HR manual ini kepada semua immediate superior. Dan di dalam bahagian kedua kita akan bercerita berkaitan dengan effective management berkaitan dengan employee relation. Okey, tajuk pertama berkaitan dengan responsibility for human resources. Di sini kita akan beritahu bahawa ketua-ketua jabatan ataupun immediate superior mestilah bertanggungjawab kepada kaki tangan di bawah jagaan mereka. Okay, item number 2 is company's posture on dealing with the in-house union. Ini sekiranya syarikat anda mempunyai in-house union, diberitahu juga bagaimanakah tanggungjawab syarikat ya apabila berurusan dengan in-house union. Kemudian item 3 berkaitan dengan responsibility for the cost. Kenapa di-highlightkan berkaitan dengan responsibility for the cost ini adalah semua ketua-ketua jabatan mestilah mengambil tahu ataupun memberitahu kepada staf-staf mereka berkaitan dengan tanggungjawab kos. Ini berkaitan dengan contohnya satu, sekiranya mereka menggunakan A4 paper, mereka kenalah melakukan penjimatan, tidak membuang A4 paper dengan mudahnya ketika melakukan kerja kan, jika melakukan kesilapan. Okey, tanggungjawab untuk menjimatkan kos juga adalah berkaitan dengan stationeries yang digunakan, bagaimana kaki tangan mengendalikan kerja-kerja mereka pada setiap hari. Mungkin ada pekerja-pekerja yang menggunakan komputer tidak berkaitan dengan hal-hal kerja, jadi ketua-ketua jabatan mestilah memberi teguran ya kepada staf mereka. Bagi kaki tangan production juga mungkin kita boleh memberitahu bahawa mereka kena bekerja dengan tepat ya ataupun dengan fokus untuk menyerahkan banyak item-item yang reject ya. Okey, di bahagian ketiga kita akan bercerita berkaitan dengan employment. Employment ini kita akan beritahu bagaimana syarikat
menyediakan polisi-polisi dalam pengambilan pekerja. Kedua, berkaitan dengan sumber-sumber rekrutmen yang pihak syarikat akan ambil, ya. Antaranya mungkin daripada kalangan staff sendiri jika ada promotion. Kedua, mungkin dari kalangan saudara mara kaki tangan. Ketiganya mungkin daripada iklan-iklan di surat khabar dan sebagainya. Okay, item number 3 ialah berkaitan dengan hiring of relative. Ini terma-terma yang diberitahu sekiranya pihak syarikat mengambil saudara mara, ya, saudara mara staff. Dan seterusnya diterangkan berkaitan dengan type of employee, sama ada permanent ataupun temporary dan sebagainya. Okey, item-item lain ni adalah berkaitan dengan pre-employment. Anda boleh melihat sendiri, ya, bagaimana caranya manpower requisition diadakan, bagaimana prosedur kita pihak HR mengendalikan application form, bagaimana kita menguruskan application form dari segi shortlisting dan sebagainya. Di dalam HR manual juga diterangkan bagaimana interview proses dijalankan, bagaimana interview flow yang sepatutnya diadakan supaya kita mendapat satu kaki tangan yang tepat, ya, untuk menjalankan kerja-kerja yang kita kendaki. Dilampirkan juga interview score sheet semasa sesi temuduga supaya anda semua mudah untuk menilai staf yang datang dari segi kriteria yang telah kita tentukan. Setelah kaki tangan berjaya, kita pun mengeluarkan offer letter, dan saya juga ada menyediakan contoh offer letter untuk diberikan kepada staf yang ataupun calon temuduga yang berjaya dilantik di dalam jawatan yang telah kita ingin ambil. 12 ini berkaitan employment. Berkaitan employment ini adalah berkaitan dengan terma-terma yang pihak syarikat akan berikan ataupun faedah-faedah yang akan diberikan kepada kaki tangan. Okey, sebelum calon-calon yang telah berjaya masuk ke syarikat, mereka perlu untuk melakukan medical check-up. Di sini juga saya ada melampirkan borang pemeriksaan perubatan untuk lantikan jawatan, ya. Jadi anda semua tidak perlu susah hati, ya, untuk mencari borang-borang yang bersesuaian, ya, untuk dibawa kepada klinik-klinik panel. Okay, item number 14 is on orientation of new employees. Di sini kita akan memberitahu bagaimanakah proses orientation yang sepatutnya dijalankan untuk new employees. Kemudian item number should be 15, ya, adalah berkaitan employee orientation checklist. Di dalam orientation day, pada hari orientation day, kita juga ada menyediakan satu checklist, ya, supaya anda semua tidak terlupa item-item yang kita perlukan, kerana setelah kaki tangan dihantar kepada jabatan-jabatan yang tertentu, agak sukar untuk kita mendapatkan masa mereka semula, ya, untuk mengisi borang dan sebagainya. Antara checklist yang saya telah sediakan adalah seperti mengisi borang EPF, SOCSO, memberi detail berkaitan dengan account number, dan juga bukti-bukti salinan, ya, seperti IC ataupun gambar dan sebagainya. Okay, di sini saya juga telah sediakan Human Resource Management Standard Forms, ya. Pertamanya, employee personal particulars, permohonan buku rawatan klinik, surat akuan pembayaran gaji, surat pemeriksaan lapor diri, surat perjanjian menerima syarat-syarat menduduki asrama, ya, jika anda ada kaki tangan ataupun menyediakan asrama untuk kaki tangan anda. Saya juga ada menyediakan borang permohonan perkhidmatan pengangkutan syarikat, ya, jika syarikat anda ada menyediakan perkhidmatan percuma untuk staf. Okay, yang terakhir ini saya rasa satu borang yang sangat penting, iaitu kerahsiaan syarikat.
di mana pihak kaki tangan mestilah menandatangani satu borang kerahsiaan syarikat ya, di mana mereka haruslah berjanji bahawa tidak membocorkan rahsia-rahsia syarikat kepada umum ya, untuk diketahui pihak umum. Okey, contohnya yang paling rahsia adalah dari segi jenis-jenis production, bagaimana production untuk sesuatu barangan atau khidmat disediakan, bagaimana pihak syarikat mengendalikan kaki tangan dan apakah benefit-benefit yang mereka dapati ya, itu juga merupakan rahsia syarikat. Okey, di dalam di bahagian change in employee status ini kita memberitahu berkaitan dengan service determination. Service determination ini berkaitan dengan sama ada mereka bekerja sebagai permanent staff ataupun temporary ataupun trainees ataupun kontrak ya. Okay, diberitahu juga tempoh-tempoh probation period untuk kaki tangan eksekutif dan non-eksekutif. Okey, untuk confirmation atau pemeriksaan jawatan pekerja, juga saya ada menyediakan confirmation flow dan juga confirmation evaluation form. Mungkin antara satu syarikat dengan syarikat yang lain agak berbeza. Anda cuma mengubah jawatan-jawatan yang ataupun position kaki tangan yang terlibat di dalam confirmation flow sahaja ya. Dari segi flow tu mungkin anda semua boleh ikut ya. Okey, kita juga menyediakan satu tajuk berkaitan dengan bagaimana caranya kita untuk melakukan promotion ya ataupun kenaikan pangkat untuk staff. Okey, kemudian dari segi upgrading ya, dari segi upgrading juga kita ada menyediakan satu tata cara bagaimana melakukan kenaikan grade untuk kaki tangan ya. Bagaimana caranya kita melakukan transfer untuk kaki tangan dan juga bagaimana caranya untuk kita memberi acting kepada staff, di mana acting ni merupakan di mana pekerja tersebut memangku jawatan kaki tangan yang lebih tinggi daripada mereka ya, atas sebab-sebab kecemasan. Okey, item number 8 is on personnel change notification. Ini berkaitan dengan sekiranya ada kaki tangan anda mempunyai maklumat-maklumat yang telah berubah dari segi alamat, dari segi stesen bekerja. Jadi mereka perlu mengisi borang dan memberitahu kepada Jabatan Sumber Manusia berkaitan dengan perubahan-perubahan detail kepada kaki tangan tersebut. Okey, kita juga menyediakan satu tata cara berkaitan dengan compensation program ya, di mana kita menyediakan salary administration policy, bagaimana salary review, job grading. Ini adalah berkaitan dengan pampasan dan faedah-faedah yang mereka perolehi. Okey, saya rasa yang menarik adalah ramai orang yang bertanya kepada saya berkaitan dengan performance appraisal. Ini salah satu item yang sangat penting ya dalam syarikat. Jadi saya ada menyediakan satu documentation flow untuk eksekutif dan non-eksekutif. Bagaimana appraisal dilakukan kepada mereka pada setiap tahun. Saya juga ada menyediakan performance appraisal form dan juga bagaimana proses dijalankan. Okey, seterusnya dari item yang terakhir ya, benefits, di mana benefits inilah diceritakan berkaitan polisi dan juga faedah-faedah untuk non-eksekutif dan eksekutif. Dan daripada sini nanti kita akan pecahkan secara khusus ya employee handbook untuk non-eksekutif dan juga scheme of service untuk eksekutif. Okay, ini adalah keseluruhan konten yang akan anda perolehi di dalam HR manual ataupun HR SOP ataupun personnel management manual.
3 nama tapi satu perkara yang sama ya. Okey, seterusnya saya akan membawa anda untuk melihat isi kandungan HR manual yang sebenarnya. Okey, ini adalah isi dalam ya, personnel policies and procedures. Okey, anda boleh melihat dengan jelas apakah yang ada di dalam HR manual yang telah saya sediakan. Jadi untuk maklumat anda, sebenarnya manual ini saya bangunkan ketika saya bekerja atau dengan salah sebuah anak syarikat Proton. Pada ketika itu ya, saya dilantik bersama dengan 5 orang kaki tangan utama daripada Proton untuk membangunkan satu syarikat baru. Jadi kami bermula dengan pecah tanah sehinggalah kami membawa masuk ya perabot-perabot untuk syarikat, dan saya mula merekrut staf daripada 001 sehinggalah pada ketika itu staf yang ke-700. Jadi saya berpengalaman memecahkan syarikat tersebut kepada departmen-departmen yang diperlukan dan melantik bermula dengan ketua jabatan, assistant manager dan juga kaki tangan bawahan. Jadi masa berlalu dan kita pun melakukan production, dan pihak syarikat pula telah mula mendapatkan kontrak-kontrak baru, kontrak-kontrak berskala besar. Jadi pada ketika itu pihak syarikat memerlukan satu SOP untuk lampiran permohonan projek-projek besar, dan manual yang disediakan mestilah lulus masa tu ISO 9001. Jadi manual inilah yang saya submit kepada pihak ISO 9001 untuk certification, dan manual ini lulus ya untuk dilampirkan pada projek-projek skala besar, dan pihak-pihak syarikat besar juga menerima manual ini dengan sangat baik, dan kami berjaya mendapat banyak projek-projek besar ya. Pada ketika itu juga pihak production, finance, pihak purchasing ataupun procurement juga menyediakan manual-manual mereka ya, dan semuanya mendapat certification daripada ISO. Jadi saya kongsikan ini adalah manual yang telah lulus certification daripada organisasi yang mengeluarkan certification on 9001 ya. Okey, tadi saya dah tunjuk kepada anda keseluruhan konten di dalam HR manual ini. Okey, di sini anda boleh baca ya apa yang saya paparkan, konten-konten yang sebenar di dalam HR manual ya. Sebab kalau saya akan bagi briefing lagi, maka ianya akan menjadi terlalu panjang ya. Okey, anda boleh lihat. Saya menyediakan manual ini dan semua item-item yang lain dalam bentuk Microsoft Word ya, di mana anda boleh edit dan print. Dan pada ketika anda ingin mendapatkan manual ini, anda cuma perlu membuat pembayaran dan saya akan menghantar kepada mereka dengan kadar segera email ya. Saya akan emailkan folder-folder yang berkaitan kepada anda. Jadi anda akan boleh menerima semua folder-folder ini, semua item-item ini dalam masa beberapa minit saja setelah pembayaran dilakukan ya. Okey, dekat sini contohnya kita beritahu managers apa yang managers perlu buat untuk mengurus kaki tangan mereka. Contohnya mereka kena tahu nama, position, apa kekuatan ataupun apa strength dan weakness kaki tangan yang telah diambil. Tujuannya adalah supaya mereka ataupun manager-manager ini bertanggungjawab terhadap
semua kaki tangan yang mereka setuju untuk ambil ya, dan kita sebagai Ketua Jabatan Sumber Manusia telah melantik mereka di dalam jawatan yang telah mereka Ketua Jabatan tersebut inginkan. Jadi manager-manager ataupun immediate superior ini tidak boleh mengambil remeh staf mereka. Jadi kita tak mahu nanti contohnya setelah beberapa tahun manager akan komplain, staf yang kita baru ambil ni tak perform, staf yang kita ambil ni susah nak bawa bincang, staf yang kita ambil ni contohnya tak mendengar kata. Jadi kita sebagai ketua sumber manusia yang mengambil kaki tangan bekerja, kalau boleh kita tak mahu kaki tangan kita ambil tu bekerja untuk setakat setahun, 2 tahun dan mereka akan berhenti. Sebolehnya kita cuba retain staff kita tu sehingga sampai bila-bila, kerana setelah kita memberi mereka latihan, memberi mereka kursus-kursus yang tertentu, rugi kepada pihak syarikat ya, melepaskan staf yang kita train tu kepada syarikat lain. Jadi itulah pentingnya kita kena berikan manual-manual ini kepada immediate boss supaya mereka bertanggungjawab kepada staf di bawah jagaan mereka. Jadi jika boleh kita tak mahu sampai satu masa pekerja tersebut ada salah laku, tak datang bekerja lebih daripada 2 hari. Bila tak datang bekerja lebih daripada 2 hari, jadi banyak proses nak dilakukan. Kita kena keluarkan surat tunjuk sebab, kita juga kena conduct satu pertemuan dengan staf yang tidak ataupun yang suka-suka cuti ya, melebihi daripada 2 hari, kerana walaupun ada akta yang mengatakan lebih daripada 2 hari kita boleh tamatkan perkhidmatan mereka, sebenarnya tidak semudah tu. Kita perlulah mempunyai sequence of event, maksudnya kita mempunyai turutan event untuk kita memberhentikan staf. Contohnya kalau staf yang tak perform, kita mesti ada mengeluarkan contohnya surat warning pertama, ada perjumpaan dengan mereka, discussion macam mana kita boleh meningkatkan prestasi mereka, memberi mereka nasihat. Semua data-data tersebut mestilah didokumenkan dan kita mesti simpan ya untuk sequence of event yang masa hadapan jika berlaku lagi, supaya kita mudah untuk terminate mereka. Terutamanya jika kita ingin menamatkan perkhidmatan kaki tangan eksekutif dan ke atas ya, tidak semudah itu, kerana jika mereka membawa isu-isu ke industrial court, kita pun terlibat sama, nak pergi turun ke industrial court, nak attend meeting, beberapa siri meeting. Jadi sebelum perkara tersebut berlaku, eloklah kita sebagai Ketua Jabatan Sumber Manusia ataupun sesiapa sahaja eksekutif di dalam sumber manusia melakukan tindakan kalau dari segi perubatannya adalah prevent better than cure. Jadi kita menyediakan satu tata cara ataupun manual untuk di-enforce ya kepada semua yang maksudnya di-enforce oleh semua ketua-ketua jabatan dalam mengendalikan staf mereka, supaya perkara-perkara salah laku dan sebagainya tidak berlaku. Okey, dekat sini berkaitan dengan training, bagaimana training kita boleh berikan kepada staff-staff setelah di review ya oleh immediate superior, training yang bagaimana sesuai dengan ketidakbolehan ataupun skill deficiency staff-staff mereka ya. Okay, employment policy adalah berkaitan dengan compensation dan employee benefit. Bagaimana cara kita nak berkomunikasi berkaitan dengan
polisi-polisi kita. Contohnya kita mestilah place di maklumat-maklumat di notice board, kita mesti selalukan melalui employee handbook, personal policies manual yang diberi kepada semua bos ya, melalui management meeting dan juga department meetings. Okay, ini saya ceritakan tadi berkaitan dengan recruitment sources ya, dalam syarikat, melalui employer sedia ada, iklan, ataupun melalui private ataupun public agencies ya, employment agency. Tapi ini mungkin dulu ya, sekarang ni kita dah boleh buat iklan melalui internet saja ya. Okay, kita juga mungkin boleh dapat employees daripada former employees kita. Okay, ini terma-terma berkaitan dengan mengambil kaki tangan dari kalangan saudara mara staff ya. Okay, seterusnya adalah berkaitan jenis-jenis employee. Okay, banyak lagi. Ini pun nak dekat setengah jam dah. Jadi anda boleh melihat ya isi dalam HR manual ini secara ringkas ya. Okay, inilah adalah borang yang saya katakan manpower requisition. Manpower requisition ni sebenarnya digunakan sangat penting. Maksud saya borang ni adalah punca segala-galanya di dalam kita mengambil kaki tangan. Contohnya, okey, borang ini mestilah dikeluarkan oleh HR department dan diberi kepada manager-manager yang memerlukan staff baru ataupun gantian. Jadi mereka kena mengisi borang ini dengan detail ya, terutamanya berkaitan dengan qualification diperlukan, experience apa dan yang pasti mereka mestilah mempunyai bajet. Dari segi bajet ini kita dah define di dalam setiap annual management meeting, di dalam capital expenditure semasa kita buat annual management budget ya. Jadi dia orang kena define sama ada mereka ada bajet atau tak lagi untuk memohon kaki tangan mereka, dan mereka kena define reason yang bagaimana untuk mereka menambah staff. Yang paling penting juga adalah job description supaya kita mudah untuk matchkan dengan qualification dan experience semasa kita melakukan shortlisting di resume yang kita terima. Ini borang ni kelihatannya nampak pendek ataupun ruangan ni kecil. Jadi dinasihatkan mereka melakukan attachment di belakangnya untuk menerangkan qualification, experience dan job description. Job description ni memang sangat penting kerana kita tak mahu mengambil staff yang tidak sesuai dengan job description yang diberitahu oleh hiring department, maksudnya department yang memerlukan pekerja tersebut. So ini adalah berkaitan dengan manpower requisition form ya. Okey, seterusnya dekat sini diceritakan juga pre-employment procedures dari segi medical check-up semuanya. Kemudian borang-borang juga saya ada attachment sekali ya di dalam manual ini. Maksudnya jika anda memiliki manual ini memang dah lengkap sangat. Dulu masa saya mula-mula membangunkan Jabatan Sumber Manusia memang pening lalat lah sebenarnya. Dari segi prosedur tu ada memang kita boleh dapatkannya di mana-mana, tetapi berbeza dengan manual yang saya bangunkan ini, saya dah masukkan borang-borang yang diperlukan di dalam satu manual. Jadi anda tinggal print dan adjust saja. Semuanya dah saya, maksudnya saya dah praktiskan selama lebih kurang 8 tahun lebih ya di syarikat lama saya dahulu, dan memang tak ada bawa masalah lah. So kalau dari segi conducting orang cakap domestic inquiry tu memang saya kurang berpengalaman, sebab memang jarang kita buat domestic inquiry, sebab semua maklumat-maklumat atau tata cara bekerja di syarikat kita dah beritahu awal-awal. Kalaulah dulu kita pernah buat ya, kita akan panggil setiap pekerja dalam grup ya, dan saya sendiri akan brief mereka apakah tata cara syarikat
Ini kadang-kadang kita pun tak boleh nak meletak kepercayaan kepada manager-manager untuk menyampaikan tata cara syarikat menguruskan mereka. Jadi pada ketika itu saya mengambil inisiatif membawa mereka in group. Contohnya production, bahagian production 1, saya bawa mereka ke satu dewan meeting dan saya akan bagi briefing kepada mereka. Contohnya masa bekerja, bagaimana calculation overtime, dari segi pakaian mereka, rambut mereka, waktu merehat mereka bagaimana, tata cara mereka berehat, tata cara bagaimana mereka bersolat, kebersihan pakaian, bagaimana tata cara mereka berada di asrama dan sebagainya. Ini merupakan borang permohonan. Ini adalah borang permohonan jawatan kosong. Maksudnya pada ketika mereka datang ke syarikat untuk memohon untuk hadir temuduga, mereka isi borang ini supaya pada ketika sesi temuduga kita boleh membaca secara ringkas data mereka. Ini untuk borang permohonan jawatan kosong untuk pekerja am. Untuk operator pekerja am ni, borangnya hanyalah sekeping saja ya, kerana mereka yang datang mostly dari kalangan yang berlatar belakangkan pendidikan tingkatan 5 ataupun tingkatan 3. Okey, ini adalah cara bagaimana kita mengendalikan borang-borang resume. Okey, saya melihat video ini dah hampir setengah jam. So ini adalah antara isi dalam borang yang HR manual ya, yang saya sediakan. Jika anda ingin memiliki manual ini, anda just klik blog saya. Dekat sana ada detail bagaimana pembelian boleh dibuat, dan saya akan berikan kepada anda semua keseluruhan item yang telah saya submit kepada pihak organisasi ISO 9001 certification ya, pada ketika itu dan lulus. Ini yang saya katakan opening, maksudnya summary of the interview process, bagaimana anda memulakan ataupun mengendalikan sesi temuduga, caranya. Building rapport, convey welcoming words, kemudian bagaimana pentingnya first impression, kemudian kenalah berbincang berkaitan topik yang familiar dengan calon-calon, dan anda beritahu juga kenapa anda banyak menulis ya. Dan dari segi sitting juga kenalah formal, bagaimana caranya anda ingin melakukan interview session dari segi sitting ya. Mungkin kalau saya dulu mudah aja, saya akan letakkan diri saya mungkin di sebelah kiri, kemudian di tengah adalah department manager yang ingin mengambil staff tersebut. Kemudian di sebelah department manager tersebut saya akan letakkan immediate superior ataupun supervisor yang hands on dengan staff yang kita akan ambil. So dari segi opening the interview session tu, saya akan mulakan dan seterusnya banyak diambil oleh hiring department manager dan juga immediate superior bagi jawatan kosong tersebut ya. Okey, ini adalah caranya bagaimana kita nak encourage interviewee ataupun calon-calon interviewer bercakap ya. Jadi kita sebagai interviewer ni jangan terlebih cakap, sebab kalau kita terlebih cakap, kita tidak boleh mencongkil apakah yang ada pada diri calon tersebut. Kita takkan boleh dapat tahu latar belakang akademik apa yang dia lagi hebat, pengalaman apa yang dia hebat, apa yang dia boleh buat dan sebagainya. So dekat sini pun diberitahu bahawa kalau boleh jangan kita banyak tak setuju dengan applicant tersebut. Jangan banyak tak setuju. Contohnya, okay, I don't agree with your opinion. I believe this is the best way you should do. Contohnya macam tu
Kemudian compliments anda tu mestilah ikhlas ya, tak boleh dalam nada-nada menyindir. Okey, yang terakhir ni kena at one time anda mesti ada target-target question ya, bagaimana anda boleh mendapat tahu dengan tepat calon tersebutlah yang tersesuai untuk jawatan untuk mengisi kekosongan jawatan yang anda inginkan. Okey, seterusnya inilah yang saya katakan interview score sheet ya, saya telah sediakan di mana ini sekeping borang saja. Jadi ada dua keping ya, ada dua keping di mana dekat sini kita pun dah define ya. Okey, berdasarkan qualification 20 points, berdasarkan experience 20 points. Okey, kebersihan 15 points. Dari segi skill berkomunikasi adalah 15 point. Dari segi inisiatif sama ada calon tu ada inisiatif ke ataupun memang suka buat benda yang sama ke, kita boleh tengok dari segi cara dia bercakap ya. Dari segi pengalaman kerja beliau. Kemudian cara bagaimana perwatakan, gaya jalan, dari segi presentation bercakap dan sebagainya. 15 dan 5 ini adalah co-curriculum. Okey, kita boleh letakkan expected salary beliau dan bilakah beliau boleh dipanggil untuk bekerja. Kerana kadang-kadang kalau staf yang lama, mereka perlu memberi notis kepada syarikat lama. Dan seterusnya anda boleh komen sama ada anda bersetuju untuk kaki tangan ini diambil pekerja ataupun memerlukan next calon-calon untuk ditemuruga. So anda boleh circle kat sini yang mana anda rasa sesuai, reserve ke, tak berjaya ataupun untuk dilantik. Okay, ini adalah cara-cara kita mengeluarkan offer letter kepada staff yang baru ya. Di mana setelah diambil bekerja, ketika orientation week, mereka perlu mengisi borang-borang ini ya. Saya dah sediakan borang-borang ni di page 15 until page 68. So anda akan dapatkan semua-semua dokumen ini di dalam package yang saya sediakan. Ini adalah borang yang medical check-up ya, yang telah saya sediakan supaya mudah untuk anda bawa kepada panel klinik. Sebenarnya banyak isi dalamnya, kandungannya dari segi pages adalah 196 pages ya, kalau tak silap saya. Okey, ada 113 pages. 113 pages semuanya. So, sekian sahaja dahulu maklumat-maklumat yang saya berikan berkaitan dengan HR manual dan sebahagian konten yang saya telah paparkan di sini. Dan sekiranya anda berminat, anda boleh mendapatkannya melalui link yang saya sediakan di bahagian description box ya, dan saya akan berikan ataupun hantar folder keseluruhannya kepada anda dalam tempoh 15 minit ya, setelah saya menerima pembayaran ya, dan 15 minit setelah saya membaca mesej anda semua. Okey, anda boleh PM saya pada bila-bila masa untuk mendapatkan maklumat. Dan saya tak galakkan nak call sebab kadang-kadang saya berada dengan rakan-rakan sekerja ya. Jadi saya tak boleh nak angkat call anda semua. So jadi saya galakkan anda PM dan saya akan call anda semula. Okey, di sini buat yang terakhir ni performance appraisal dari segi proses bagaimana kita mengendalikannya ya.
Okay, ini adalah the most important part yang saya rasa anda semua perlu borang appraisal untuk staff, bagaimana caranya untuk mengendalikan staff. So, saya rasa saya akhiri keterangan saya di page ini, page performance appraisal, dan jumpa lagi di next video. Saya akan beri penerangan ataupun memaparkan konten di dalam employee handbook untuk kaki tangan eksekutif dan juga kaki tangan non-eksekutif. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Kalau boleh tekan button loceng supaya anda boleh dapat notification untuk maklumat terbaru berkaitan dengan cara-cara mengendalikan Jabatan Sumber Manusia. Dan pada masa hadapan juga saya cuba untuk revealkan rahsia-rahsia di dalam Jabatan Sumber Manusia untuk graduan dahulu baru ya, graduan new student ataupun new graduate ni, untuk mendapat tahu apakah yang Jabatan Sumber Manusia setiap syarikat aspek daripada mereka. Jadi saya akan dedahkan apakah kriteria ataupun elemen-elemen yang mereka perlu ada supaya mereka boleh diserap masuk untuk bekerja di mana-mana syarikat. Maksudnya mereka boleh berjaya dalam menghadiri cuma satu temuduga saja. Maksudnya the first interview session will be successful interview session untuk staff-staff ataupun siswaza baru. So itu saja untuk kali ini. Salam hormat dari saya. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.